Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah An-Nabiyil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari ini insya-Allah kita masuk pada penyakit jiwa yang ketiga, iaitu hubbul jahi wa ri'asah, yang diterjemahkan dengan cintakan kedudukan dan juga kepemimpinan. Maksudnya terlalu menginginkan kedudukan dan juga mengharapkan menjadi pemimpin. Apabila dalam beramal, manusia termotivasi dan terdorong oleh cinta kedudukan kepemimpinan, maka amal perbuatannya sebagai akibat hal tersebut pasti akan terjerumus ke dalam berbagai kesalahan. Sayanghamisu kana natijatin lidzalika fil akhta'. Maknanya dia mungkin akan terjerumus ke dalam berbagai dosa, al-akhta', kesalahan dan juga dosa. Kerana berbagai tuntutan kedudukan dan kepemimpinan kadang-kadang mengundang berbagai tindakan yang tidak dibenarkan. Di samping itu, terdorongnya manusia dalam hal seperti ini akan menjadikannya kurang bersemangat melakukan kebaikan apabila ia tidak berhasil mewujudkan apa yang diinginkannya, yang tidak berhasil mencapai apa yang diinginkannya. Oleh kerana dia berbuat baik kerana menginginkan pengaruh dan juga jawatan, tiba-tiba keinginannya tidak tercapai, jawatan tidak diperolehi, pengaruh pun tidak didapatinya, maka dia pun berhenti daripada melakukan kebaikan. Jadi begitulah yang biasa berlaku. Kerana dia melakukan kebaikan bukan kerana Allah, kerana sesuatu yang belum pasti. Adapun manusia melakukan kebaikan kerana Allah, maka dia akan istiqamah kerana Allah Ta'ala ini Al-Hayyul Ladzi la yamut, Tuhan yang maha hidup yang tidak pernah mati. Jadi kesedaran beramal kerana Allah ini menyebabkan kita ini tidak pernah putus asa kerana Allah sentiasa melihat, memerhati dan sentiasa membalas dengan kebaikan yang berganda-ganda. Adapun mengharapkan pangkat, pangkat belum pasti. Kalau kita berjaya memperolehi pun, dia ada tarikh luputnya. Sampai satu ketika kita tidak lagi akan menjadi pemimpin, maka pada saat itulah kita akan berhenti daripada melakukan kebaikan, kerana kebaikan kita itu hanyalah semata-mata untuk mengekalkan kepimpinan. Itu yang dia sebutkan. Bahkan mungkin perebutan kedudukan dan kepemimpinan itu akan menimbulkan berbagai macam keburukan dan permusuhan, di samping mempengaruhi pangkal niat, lalu membatalkan amal. Jadi itu bukan satu benda yang asing lagi, memang terbuktilah manusia pada ini bergaduh, saling bermasa muka di antara sama sendiri, kerana di antaranya adalah kerana faktor perebutan kuasa. Oleh sebab itu penyakit ini sangat berbahaya dan perlu diterapi, perlu diubati. Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menjelaskan masalah ini, dan berikut ini kami pilih beberapa penjelasannya.
Apa yang terpuji dan yang tidak terpuji dari cintakan kedudukan. Jadi dia ingin menjelaskan kepada kita bukan semua sifat cintakan pangkat dan kedudukan itu negatif ataupun dosa, bahkan menjadi keperluan untuk hidup, dan sukakan kedudukan dan juga pangkat dalam daerah keperluan hidup itu suatu benda yang positif, suatu benda yang baik, yang tidak dilarang oleh syariat. Apabila anda telah mengetahui bahawa makna kedudukan adalah pemilikan hati dan kekuasaan terhadapnya. Mahma arafta anna makna al-jah milkul qulub wal qudratu alaiha. Jadi ini satu ilmu yang pentinglah untuk kita. Apa makna pengaruh? Apa makna kedudukan? Jadi makna pengaruh dan juga kedudukan iaitulah kita memiliki hati orang lain. Itu maknanya. Sana selepas ini dia nak kaitkan dengan memiliki harta. Apa hukum memiliki harta? Harus. Selagi mana kita tidak menjadikan itu sebagai matlamat. Maka begitulah juga sebagaimana harus kita memiliki harta untuk masalah hidup, maka begitulah juga harus kita memiliki hati orang lain. Yakni ada tempat bagi kita dalam hati orang lain. Untuk tujuan hidup kita, memudahkan urusan kita, agar kita dikasihi, ditolongi, agar kita dibantu. Itu semua adalah makna kedudukan dia panggil. Inginkan kedudukan. Maknanya kedudukan itu inginkan tempat dalam hati manusia. Inginkan perhatian. Inginkan penghormatan dalam hati manusia untuk kita. Itu yang dimaksudkan dengan kedudukan tu. Dan juga inginkan jawatan. Inginkan jawatan ni maknanya kita ingin kepercayaan dalam hati orang lain terhadap kita untuk kita memimpin, untuk kita menguruskan dan sebagainya. Jadi apabila anda telah mengetahui bahawa makna kedudukan adalah pemilikan hati, makna memiliki hati dan kekuasaan terhadapnya dan menguasai hati orang lain, itu maknanya. Dan menguasai hati orang lain, ataupun dalam bahasa yang lain ada tempat bagi kita dalam hati manusia. Maka hukumnya adalah sama seperti hukum pemilikan harta. Yakni merupakan salah satu harta benda kehidupan dunia. Yakni semuanya itu adalah diterjemah kepada ardun min aradi hayat dunia. Sama ada memiliki harta atau memiliki kedudukan dalam hati orang lain. Itu semua masuk dalam ardun min aradi hayat dunia. Keperluan hidup dunia. Keperluan hidup dunia. Yakni merupakan salah satu harta benda kehidupan dunia, yakni keperluan hidup dunia, dan akan terputus dengan kematian, sebagaimana harta terputus dengan kematian. Jadi pangkat akan habis dengan sebab kematian bila kita mati. Pengaruh akan habis apabila kita mati. Sayang orang lain, kedudukan kita dalam hati orang lain pun akan habislah. Dari segi aspek keduniaan. Adapun aspek akhirat, kalau kita saling kasih mengasihani, kita memimpin kerana akhirat, itu semua akan kekal sampai akhirat. Ini kita cerita ni orang yang memiliki harta sekadar dunia, memiliki harta sekadar untuk urusan dunia, atau memiliki pengaruh untuk sekadar urusan dunia. Ia akan habis apabila kita mati. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Tapi kalau kita nak mengubah harta itu menjadi bekalan akhirat, itu boleh kita buat kalau kita nak.
Begitu juga mengubah pangkat, kedudukan, pengaruh menjadi aset persiapan akhirat pun boleh kita buat. Sebab itu dalam senarai orang-orang yang akan mendapat naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, orang yang first ataupun yang pertama disebut oleh Allah adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dia mula-mula sekali Nabi sebut yang akan berada di bawah naungan arash di akhirat. Jadi menunjukkan kepada kita bahawasanya jawatan, pengaruh itu juga menjadi bekalan, boleh menjadi bekalan kita di akhirat. Setiap yang diceritakan di dunia ini bisa dijadikan bekal untuk akhirat. Sebagaimana diperlukan sejumlah harta untuk keperluan makanan, minuman dan pakaian, demikian pula diperlukan kedudukan, pengaruh untuk keperluan kehidupan bersama makhluk. Manusia sebagaimana memerlukan makanan sehingga dibolehkan menyintai makanan atau harta sekadar yang diperlukan. Atau harta yang diperlukan untuk membeli makanan. Demikian pula ia memerlukan pembantu yang bantunya. Teman yang menolongnya, guru yang membimbingnya. Jadi semua ini memerlukan pengaruh. Mana keadaan kita sebagai tuan, kita dapat mempengaruhi hamba kita untuk berkhidmat kepada kita. Keadaan kita sebagai kedudukan kita sebagai murid, kita boleh meraih simpati guru untuk mengajar kita. Begitu juga keadaan kita sebagai orang yang dikasihi oleh kawan, dapat mempengaruhi kawan untuk membantu kita, menolong kita, bersimpati dengan kita. Jadi beginilah. Manusia sebagaimana memerlukan makanan, maka dia juga memerlukan pengaruh. Manusia sebagaimana memerlukan makanan sehingga dibolehkan menyintai makanan atau menyintai harta yang diperlukan untuk beli makanan. Demikian pula ia memerlukan pembantu yang bantunya, yang teman yang menolongnya, guru yang bimbingnya dan penguasa yang menjaga dan melindunginya dari kezaliman, berbagai kejahatan. Karena itu, jika ia menginginkan agar di hati pembantunya ada tempat untuk dirinya, ini ada iaitu kehormatan. Mana dalam diri pembantu itu ada tempat, ada kita dalam diri dia. Iaitu mana perasaan hormat dalam hatinya. Mana ada kita dalam hati dia. Iaitu perasaan hormat terhadap kita. Yang dipanggil perasaan kasih. Itu makna, itu tujuan pengaruh, itu tujuan kedudukan. Kerana itu jika ia menginginkan, jika seorang itu menginginkan agar di hati pembantunya ada tempat untuk dirinya sehingga akan memungkinkannya untuk memberinya pelayanan terhadapnya, maka hal itu tidak tercela, akan menjadi keperluan. Demikian pula keinginannya agar di hati temannya itu ada tempat bagi dirinya sehingga akan membuatnya berbuat baik kepadanya, juga tidak tercela. Keinginannya agar di hati penguasanya ada tempat bagi dirinya sehingga akan mendorongnya untuk menolak kejahatan dirinya, juga tidak tercela. Mana keinginan kita atau pengaruh kita ada pengaruh pada pemimpin kita. Dibanding dengan pengaruh itu, pemimpin tidak mengenai kita. Itu tidak tercela, kata dia. Tapi kalau kita bina pengaruh untuk rasuah, kalau kita sentiasa mendapat peruntukan dari pemimpin padahal kita tidak layak, itu tercela. Keinginan agar di hati penguasanya ada tempat bagi dirinya sehingga akan mendorongnya untuk menolak kejahatan dari dirinya, mana tidak dizalim oleh pemimpin dengan pengaruh yang kita ada sehingga kita dikenali pemimpin, itu tidak tercela, kata dia. Kerana sesungguhnya kedudukan merupakan sarana, yakni wasilah untuk mencapai tujuan sebagaimana harta. Jadi bergantung kepada tujuan itulah, tujuan yang baik maka dihalalkan oleh syarak. Kalau tujuan itu adalah untuk mendapat sesuatu yang batil, maka diharamkan oleh syarak. Sehingga tidak ada perbezaan antara keduanya, di antara harta dan pengaruh.
hanya saja realisasi dalam hal ini mengharuskan harta, agar harta dan kedudukan itu sendiri tidak menjadi hal yang dicintainya. Tapi dengan syarat, hendaklah harta dan juga pengaruh itu kekal sebagai sarana, bukan matlamat. Bukan suatu yang menjadi sasaran, menjadi matlamat. Tidak sampai kita terlalu cinta kepada harta dan kedudukan sehingga kita mengangkat keduanya itu menjadi matlamat dan kita melupai matlamat yang asal, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, keredaan Allah, untuk berabdikan diri kepada Allah, dan semua yang lain itu hanyalah sarana, hanyalah wasilah saja. Cinta harta dan kedudukan untuk mencapai fungsi-fungsi jasad tidaklah tercela. Maknanya kita suka kepada makanan supaya kita dapat makan dan tubuh kita, jasad kita menjadi kuat dan boleh kita beribadat, melakukan pekerjaan, maka itu tidak tercela. Begitulah juga kita menyukai kedudukan, iaitu adanya tempat untuk kita dalam hati orang lain, itu maksud kedudukan, supaya memudahkan urusan kita. Ada orang dapat menolong kita, ada orang dapat berkhidmat untuk kita, ada orang dapat mematuhi perintah kita ketika kita memimpin manusia ke jalan kebaikan, itu tidak tercela. Tetapi kecintaan terhadap keduanya itu sendiri sehingga melampaui batas kebutuhan, keperluan jasad adalah tercela. Mana terlalu cinta sehingga melebihi daripada batas keperluan jasad, itu akan menjadi tercela. Mana berlebihan. Tetapi namun begitu kata dia, pelakunya, mana orang yang menyintai harta dan kedudukan atau pangkat itu, sekalipun dia melebihi batas keperluan, belum boleh disebut fasik dan tidak bermaksiat selagi kecintaan itu tidak mendorongnya melakukan kemaksiatan. Dan dalam mendapatkannya tidak dicapai melalui ibadah. Ini juga penting yang ni. Jadi walaupun berlebihan lah kita kata, sepatutnya kita hanya sekadar menggunakan harta dan juga pangkat kedudukan tadi ni untuk keperluan saja, memudahkan urusan hidup, tidak lebih daripada itu. Tapi kalau takdir kata melebihi kadar itu, belum tentu akan menjadi maksiat dan juga fasik. Mungkin dia menjadi kepada khilaful aula. Contohnya, kita menggunakan kedudukan kita untuk mencari keuntungan. Kita membina pengaruh, macam orang inilah, membina pengaruh dalam Facebook, dalam TikTok, melalui Facebook, melalui TikTok, untuk bisnes, untuk keuntungan. Itu walaupun bukan berada pada tahap, kalau ikut Imam Ghazali lah, pada tahap yang orang kata apa, ideal lah, iaitu hanya sekadar keperluan, kerana kita sudah melebihi keperluan. Tapi masih halal, masih harus. Asalkan bukan menggunakan ibadat. Kerana ibadat ini tidak boleh kita buat untuk mencari pengaruh manusia semata-mata. Ibadat ini mesti lillahi ta'ala. Jadi kesimpulannya, boleh kita mencari pengaruh. Boleh kita mencari pengaruh dengan sikap baik kita, dengan kita menampilkan kebolehan kita dan sebagainya. Bukan dengan ibadat. Yang bukan dengan ibadat. Maksudnya, jangan kita bersedekah untuk membina pengaruh. Jangan kita menampilkan kerajinan kita beribadat untuk membina pengaruh. Itu semua tercela. Kerana dia masuk dalam daerah riak dia panggil. Dan dalam mendapatkannya tidak dicapai melalui ibadat. Jadi, selagi tidak mendorong pada maksiat, pengaruh itu elok. Okey. Walaupun melebihi kadar keperluan.
Ya, kalau ikut Imam Ghazali sebaiknya kadar keperluan saja. Tapi kalau melebihi kadar keperluan, okey. Walaupun tidaklah yang terbaik, tapi masih boleh. Masih dibolehkan. Asalkan kita mengelak dua benda. Okey. Jangan pengaruh itu sehingga mendorong pada maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pengaruh itu dicapai melalui ibadat. Ibadat mesti tulus pada Allah. Bukan untuk mencari pengaruh. Kerana mencapai kedudukan dan harta melalui jalan ibadat adalah kejahatan terhadap agama. Dan termasuk makna riak yang diharamkan. Ya. Jadi sebab itu, sebagai contohnya, orang yang mengaji dalam bidang lain pada agama tidak jadi masalah. Dia mengaji kedoktoran untuk mencari wang, menjadi kaya. Dia mengaji bidang guaman untuk mencari wang, menjadi kaya. Itu tidak menjadi masalah. Ya. Tapi kalau dia belajar agama untuk menjadi kaya, untuk mencari wang, itu tak boleh. Ya, adapun dia belajar agama, mengajar agama lillahi ta'ala, dengan kerana Allah, kemudian dia diberi sagawati, diberi upah, itu tidak jadi masalah. Bahkan dalam hadis pun menceritakan bila sahabat-sahabat ada yang membantu mengobati seorang ketua kampung yang disengat binatang, lalu maka diberi hadiah begitu banyak dengan kambingnya, diberi makan dan sebagainya. Bila berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi tidak melarangnya, bahkan Nabi menyebutkan tidak ada upah, tidak ada upah yang paling baik, tidak ada sagawati yang paling baik, yang paling bersih, kalau ikut kita boleh faham gitulah, daripada dipanggil sagawati yang diberi kepada kamu kerana khidmat kamu kepada Al-Quranul Karim. Adapun kita nak meletakkan itu sebagai matlamat sehingga kalau orang tidak memberi bayaran, kita tidak akan mengajar, kita tidak akan menyampaikan dakwah, itu kita sudah meletakkan harta itu sebagai matlamat utama. Okay, matlamat mestilah menyampaikan ilmu, matlamat mestilah kita memahamkan orang tentang Quran dan sebagainya. Kemudian kalaulah kita diberi rezeki oleh Allah, seumpama seperti kita kata jihad lah. Ya, orang yang hadir dalam medan jihad, tak boleh dia meletakkan harta rampasan perang itu sebagai matlamat. Mesti fi sabilillah, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, barang siapa berperang dengan niat, dengan tujuan untuk menjadikan kalimah Allah sebagai kalimah yang paling tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia ada jalan Allah. Kemudian bila dia berpeluang mendapat harta rampasan perang, banyak mana sekalipun, maka harta rampasan perang itu halal. Nabi pun mengambilnya dan Nabi pun mengagihkan kepada tentera-tentera. Jadi begitulah juga. Dan Allah Ta'ala menjanjikan rezeki kepada orang yang menyampaikan. Bahkan Nabi SAW menjanjikan kebahagiaan hidup, keceriaan hidup bagi orang yang mendengar hadis, lalu menyampaikan, dia menghafal hadis itu dengan sebaiknya, bagaimana dia mendengar, dan dia menyampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar, tanpa ada sebarang penambahan dan pindahan. Maka Nabi kata, nadarallahu, Allah akan beri kebahagiaan hidup, Allah akan beri keserian hidup, Allah akan beri kegembiraan. Itu semua janji Allah Ta'ala. Dan selepas ini akan masuk tajuk terapi cintakan kedudukan. Bagaimana untuk mengobati cintakan kedudukan yang berlebihan yang ada dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita sambung lagi sampai ini bacaan kita, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insyaAllah.